Alright, kita kembali semula ke Place FM 102.9 MHz ni. Biasalah setiap hari Ahad ni jam 9.15 pagi ada kembali bersama dengan saya dan juga hari ni bersama dengan tetamu Dr. Ahmad Wafi Muhammad Arsyad pakar pembedahan Hospital Tuanku Fauziah bersama dengan anda. Dan boleh tengoklah secara live menerusi Facebook Place FM dan juga menerusi page Medic Radio. Dan hari ni kita nak bercerita tentang kanser. Doktor pun dah ada depan saya dah. Terima kasih doktor lah hadir. Katanya masih hari ni standby hari ni ada kerja lah, biasa lah. Ada kerja lah kan. Ada setiap hari ada yang bekerja, ada yang boleh bercuti. Kanser yang baru-baru ni dan 1 daripada 9 wanita mengidap kanser di Malaysia. Jadi hari ini kita nak kongsikan tajuk ni. Mungkin doktor boleh kongsikan sikit lah antara simptom tanda-tanda kanser payudara ni, ataupun mungkin doktor boleh wawarkan sikit tentang kanser payudara ni. Saya rasa kanser payudara ni adalah masalah utama kan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya terima kasih menjemput saya bagi pihak Hospital Tuanku Fauziah sendirilah. So bila bercakap dengan kanser payudara, antara kanser-kanser yang top lah kalau kita tengok dalam kanser-kanser yang ada di Malaysia ni, antara kanser yang top satu kanser payudara. Dua-dua gender lelaki dan perempuan top sekali kanser payudara. Dalam 19% daripada the whole total kanser yang ada dekat Malaysia adalah kanser payudara. Nombor 2, top 5 lah, kanser usus, kanser paru-paru, kanser prostat. Yang utama kanser payudara. Kalau lelaki yang utama adalah kanser usus lah. Tapi the overall dua-dua gender lelaki perempuan kanser payudara 19% lah. So kanser payudara sebab gini, semua tertanya-tanya apa tanda-tanda awal? Tanda-tanda awal untuk develop menjadi kanser payudara. Terutamanya kalau dibuat kajian di Malaysia, kanser payudara ni tanda yang kan dia 90% mengikut kajian akan datang dengan ketulan. Tak kira lah besar mana sebagainya, tapi dibuat kajian juga around dalam ketulan yang signifikan lah, lebih kurang dalam 4 cm yang agak berisiko. Tapi sebenarnya benda tu symptoms dibuat kajian ni ataupun kanser yang dia di mana-mana bahagian payudara, dia kulit tu boleh menjadi macam kulit oren. Okey. Kulit buah oren. Sebiji macam kulit buah oren. Sebab ketulan payudara kita ni dia adalah kejadian Tuhan yang istimewa. Dia adalah lemak, tapi dia bukan lemak biasa. Kalau kita buat pembedahan, saya setiap hari kita buat pembedahan, kita boleh lihat, kita boleh tahu, oh ini saya berada di payudara, oh ini saya berada di bukan payudara. Saya boleh tahu dia punya margin. Walaupun sebenarnya payudara dan kawasan sekitar tu memang dua-dua adalah lemak. Badan kita ni diselaputi oleh lemak. Tapi bila kita buat pembedahan, kita boleh tahu, oh ini lemak payudara, ini bukan lemak payudara. So saya tahu margin saya masa buat pembedahan lah. So jadi bila lemak itu di cover dengan kita panggil ligament. Ligament ni macam satu tali-tali lah yang menyambungkan kulit dan juga payudara. So dia bila bengkak, dia akan nampak perubahan pada kulit. Itu tanda-tanda yang kedua lah, perubahan pada kulit. Nombor 3 yang selalu juga pesakit datang, discharge, keluar air, keluar darah ataupun apa-apa cecair, terutamanya darah lah. Itu lebih signifikan, lebih penting kepada kita punya payudara, kepada kita punya puting susu dan puting susu tu ada berlaku perubahan. Puting susu tu mungkin kebanyakannya kalau kanser ni dia tenggelam masuk ke dalam lah. Bercakap tentang ketulan juga, kebanyakan kanser ni tak sakit. Kebanyakan kanser tak sakit. Dia akan start dengan kecil dan dalam masa terdekat dia akan membesar. Mungkin dalam 2 minggu daripada tarikh yang dia jumpa, dia datang hari tu, dia kata dah 2 minggu. Saiz dia cepat membesar. Itu tanda-tanda awal. So kalau saiz dah lama sebagainya tu mungkin kurang sikit lah untuk possibility menjadi kanser. Tak sakit pun kadang-kadang boleh juga. Tapi nak dimaklumkan bahawa simptom ni hanyalah simptom. Takut nanti ada pendengar yang dengar pula, dia kata, oh ni doktor kata bukan ni kan. Bila kata oh doktor kata mesti tak sakit, tapi ni sakit, bukan. Masalah kita stigma. Stigma masyarakat ni dia takut nak datang hospital so jadi apa-apa perubahan tu, terutamanya ketulan, discharge, perubahan pada kulit kat mana-mana ketulan pada payudara kita, itu adalah tanda-tanda. Tanda ni bukan mesti menjadi kanser. Dia banyak lagi selain daripada kanser pada payudara ni, benda-benda bukan kanser. So perlu kepada pemerhatian doktor perubatan, dan mungkin kalau perlu dia akan refer kepada pakar perubatan, pakar pembedahan itu sendirilah. Okey, itu antaranya. Jadi kepada anda yang mendengar Place FM waktu ni, kita kena ambil tahulah diri kita doktor. Jangan anggap apa yang berlaku pada kita ni adalah satu perkara yang normal. Sebab kita risau juga zaman law ni, banyak orang jadi doktor sendiri. Dia Google kan, dia baca tak ada apa-apa kegatalan dan sebagainya tu,
jadi ianya menjadi benda lain, menjadi kanser yang kita sendiri tak tahu. Doktor cakap sendiri tadi dia tak ada sakit, dia kita takut, kita rasa kita anggap benda udara. Kalau kita tengok kepada risiko untuk menjadi kanser, kebanyakan pesakit akan datang 90%. Saya maklumkan ini adalah kajian di Malaysia, 90% akan datang dengan ketulan. Ketulan tu dibuat kajian lagi lah, kebanyakan yang tak sakit sebagainya. So bila kita wanita atau macam Puan Zahra tadi, bila ada ketulan dekat payudara, kita pun dah boleh rasa. Maknanya pesakit ni ataupun kita rakyat dia, pendengar dia boleh rasa sendiri. Kita selalu mandi ke atau wanita dia pakai baju, dia boleh rasa bila ada ketulan. Itu adalah tanda yang tak normal. Bila keadaan tak normal, kita perlu tentukan sama ada benda tu adalah, satu, dia adalah kanser ataupun ketumbuhan. Beza kanser ketumbuhan ni apa? Kanser ni adalah dia ada kebarangkalian untuk merebak. Itu yang kita nak tackle bincang hari ni. Ketumbuhan ni ada banyak lagi selain daripada kanser. Ada berpuluh-puluh lagi ketumbuhan yang bukan menjadi kanser. So that's why jangan terlalu takut. So bila ada tanda, perlu dapatkan pemerhatian rawatan daripada doktor. Dan jumpa doktor pun bukan doktor terus bila kata, oh ini kanser, ini bukan kanser. Tak, dia ada beberapa prosedur lain lah yang dilakukan. Jadi kepada Puan Zahra, kita tahu diri kita macam mana, yang sebaik-baiknya kita berjumpa dengan doktor. Kita tak maulah nanti dah sampai saat akhir, betul. Baru kita dapatkan rawatan dan sebagainya lah. Baik, antara risiko lah terhadap kanser payudara ni doktor. So risiko terhadap kanser payudara ni pun soalan-soalan favourite lah kalau kita sembang ke kat mana-mana, terutama di even yang dah dapat kanser sendiri pun. Soalan pertama antara soalan kalau saya boleh buat collection soalan kan selalu dia bukan nak dia nak cepat, dia nak tahu risiko kan. Risiko dia adalah yang pertama, kalau perempuan ni adalah satu risiko lah. Perempuan tu adalah risiko. And then nombor dua, umur kita. Umur kita bila makin meningkat, terutamanya kalau kanser ni dalam dibuat kajian dalam umur 40 ke 55 tahun. Itu yang tinggi. Yang paling tinggi dalam 60% kebanyakan kanser ni adalah 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. So bila kita buat dalam surveillance tu dah meningkat umur 40, dah ada dia punya tahap-tahap perlu buat screening sebagainya. Maksudnya doktor, bila umur 40 tahun tu dia perlu buat. Dia ada dia punya tahap-tahap je lah. Nanti kita akan berbincang juga. Kalau dia umur dalam 40 ke 45 tahun dah perlu, kita boleh pergi untuk ke mana-mana klinik hospital untuk buat mammogram. Screening kita pakai mammogram lah. Kemudian keluarga itu antara kuat. Kanser yang payudara, kanser kolon, terutamanya payudara lah, antara kanser yang dia kuat dia punya relation dalam dia punya keturunannya. Terutama kalau keturunan tu kita panggil sebagai first degree relative ni, mak yang pertalian darah, mak, anak, kakak kan, adik-beradik, itu yang kuat lah. So maknanya lagi tinggi kita punya degree relatif yang kena, lagi kuat dia punya pertalian. Bukan mesti tapi kebarangkalian tu ada lah. And then even kita yang pernah dapat kanser payudara sebelah lagi tu adalah berisiko tinggi untuk mendapat kanser payudara. Lepas tu yang lain tu yang modifiable lah, kita panggil yang boleh berubah. Terutama orang yang dikatakan orang yang terlalu lama expose kepada hormon. Perempuan ni kalau expose hormon ni, satu dia period terlalu awal, and then menopause terlalu lambat. Period dia awal, menopause lambat, tu antara risiko-risiko lah. Ataupun pernah dapat radioterapi, terutama dekat bahagian dada masa dia kecil, umur 10 tahun, masa umur remaja lah, masa muda lah. And then orang yang ada ambil ubat hormon, orang yang continuous ambil ubat hormon dalam tempoh yang lama tu menampahkan risiko-risiko. Ini risiko-risiko lain lah. Risiko-risiko lain ni yang tidak, kalau dibuat kajian tidak terlalu signifikan. Orang yang badan agak besar, fat, body fat, obese, overweight, itu meningkatkan risiko lah. And alkoholik ni biasanya dia akan meningkatkan risiko untuk kanser lah. Okey, ada satu lagi soalan ni doktor, daripada Mail Thai City. Dia kata, Assalamualaikum, selamat pagi lah kepada doktor. Katanya, maaf doktor, bagaimana yang berlaku ibu lepas bersalin ni, ibu lepas bersalin untuk menyusukan anak, berlaku seperti yang doktor jelaskan tadi. Persoalannya, boleh anak lahir so exposure hormon tu sebenarnya dia merangsang untuk membentuk kanser, tapi perlu diingat dalam masa bersalin dan mengandung ni banyak keadaan lain yang perlu kita lihat dulu sebelum kita katakan supaya kanser. Itu saya dengar tadi doktor berulang kali bercerita tentang kanser. Sebab apa? Sebab saya lihat kepada masyarakat kita takut nak datang. Even bukan jumpa doktor pembedahan tu satu dah. Nak jumpa doktor untuk abnormality bahagian payudara,
Oi, takut. Dia jumpa doktor bedah lagi takut. Sebenarnya jumpa doktor kan bila kita buat betul. Macam ni doktor. Macam ni. Tak adalah sesuatu yang menakutkan yang terlalu besar sangat kan. Dia bukan terus pergi mesti belah tak. Kita banyak kita diagnose benda yang bukan kanser. Prosedur dia lah kan. Banyak prosedur kita buat. Jadi jangan rasa risau lah sebaik-baiknya pergi ke hospital lah. Baik, ada satu lagi soalan ni doktor. Yang ni betul ke doktor? Saya pun tak berapa jelas lah dia punya. Okey, tak apa. Kalau nak kata mammogram yang menyebabkan stroke. Katanya dia buat pembedahan operation, ada cecair lah dalam payudara tu, tapi mungkin doktor lah bagi tahu kat dia bukan kanser. Dah buat mammogram tadi, bukan kanser lah kan. Lepas tu dia kata buat operation tu yang menjadikan dia kena stroke. Okey. So maknanya di operation mungkin menjadi stroke. Keadaan tu mungkin terjadi kalau pembedahan yang berisiko tinggi pembedahan yang ada kaitan dengan kita. Bila pembedahan ni kita bagi bius sepenuhnya nak kata directly prosedur pembedahan tu menyebabkan stroke tu sebab kita pembedahan payudara ni kita kawasan interest kita dekat payudara je. Tapi sama ada pembedahan tu sendiri, proses pembedahan tu sendiri menyebabkan bius, itu perlu pemerhatian lanjut lah, mungkin perlu kita berbincang dengan doktor tu sendiri. Tapi bila dikatakan bahawa ketulan tu banyak keluar air sebagainya itu adalah tanda-tanda yang first bila kita buat pembedahan pun kita boleh tahu ini kemungkinan besar bukan kanser lah. Dan mammogram tu sendiri bila dibuat sebelum pembedahan pun dia boleh dah memberikan gambaran sama ada yang ni kanser ataupun tidak lah. Okey doktor, mungkin ramai lah yang berada kat rumah ni tertanya lah kan, sebab kita bercerita tentang kanser, ada ketulan dan sebagainya, ketulan tersebut bukan semestinya kanser. Jadi bila agaknya perlulah menjalani saringan kanser payudara ni? Mungkin doktor boleh beritahu sekali lagi dah. Okey, baik. Ini untuk wanita terutamanya. Kita punya screening tools, alat untuk screen hanyalah yang diguna pakai di Malaysia ini yang cost effective, boleh dapati di mana-mana, even di mana-mana pun boleh dapat. Kita menggunakan, kita panggil prosedur sebagai tadi macam kita sebut tadi, mammogram. Mammogram ni sebenarnya simple X-ray di bahagian payudara. So kalau mengikut kita punya unjuk ke cadangan daripada bahagian pembedahan Malaysia sendiri, kita kalau dibuat kajian Malaysia ni wanita berumur 40 sampai 44 tahun. Naik 40 40 ke atas dah boleh start. Maknanya dia dah dia rasa ada kesedaran dia nak buat, ataupun dia ada risau, ada ketulan apa, dia dah boleh pergi ke mana-mana hospital terdekat, ataupun pergi klinik kesihatan dahulu untuk dapatkan temujanji untuk mammogram. Malaysia ni free mammogram, dan bukan mesti ada simptom. Tak ada simptom pun memang itu adalah hak kepada wanita Malaysia yang berumur 40 tahun ke atas untuk kita screen. 40, kalau 40 tahun ke bawah boleh? 40 tahun ke bawah biasanya kita tak buat mammogram. Dan kalau tak ada simptom biasanya sebab risiko kanser tu agak rendah. Bukan kata tak boleh jadi, boleh, tapi kita untuk population yang umum kita ambil 40 tahun ke atas dan kita mula screen dengan mammogram. And then mammogram dekat Malaysia ataupun dekat Perlis ni sendiri boleh satu buat di hospital, and then kita ada juga bajet untuk kadang kita boleh pergi ke LPPKN. LPPKN untuk dapatkan mammogram sebab memang daripada prosedur dan Malaysia punya pencegahan rawatan kanser ni memang diberikan kemudahan untuk screen mammogram. Screen ni maknanya apa? Kita tak ada simptom. Kita tak ada simptom. Mungkin kita nak detect penyakit tu sebelum, bukan tak ada simptom, dia belum sampai menjadi kanser lagi. Kita mungkin dah ada sedikit simptom, mungkin ada ketul sebagainya ataupun kita ada family history, kita sedar dan kita boleh dapatkan kat mana-mana klinik terdekat untuk dapatkan mammogram. Mammogram di Perlis ni di hospital lah, untuk dia macam X-ray lah di hospital kita boleh dapatkan. So daripada mammogram tu sendiri agak sensitif, dalam 90% dia dah boleh bagi gambaran untuk rawatan selanjutnya lah. Ramai doktor yang buat mammogram ni ataupun masih lagi di tahap yang rendah? Mammogram banyak. Saya rasa kesedaran untuk kanser payudara ni dah meningkat lah di kalangan masyarakat kita. Cuma masih ramai lagi kanser yang datang di tahap yang agak advance lah. So yang tu yang agak kita sedikit tekilan lah orang panggil kan. Sebab kalau detect awal, kadang-kadang dia dah tahu dah lama tapi takut nak datang hospital kan. Kita sebenarnya rawatan tu boleh tidak terlalu ekstensif sangat. Okey, Ustazah Azura. Ini lain sikit doktor.
mungkin awal tadi kita bincang jugalah. Adakah dia menggambarkan herba seperti bunga telang dapat membantu kanser? Membantu untuk merawat kanser dari sudut tu sebenarnya agak tidak adil untuk saya jawab. Sebab saya tidak di-train dan dilatih untuk rawatan alternatif. Mungkin boleh dipersoalkan, dibincangkan dalam konferensi yang besar ataupun dengan doktor yang ataupun doktor kebanyakan kita tidak dalam silibus kita untuk mengamalkan rawatan begitulah. Tapi mungkin ada ilmu Tuhan ni luas kan. Mungkin ada memang betulnya. Kita pun tak pastilah. Tapi untuk rawatan konvensional yang ada di hospital sebagainya, sekarang kita rawatan alternatif ni bagi saya, kalau nak gunakan tak ada masalah tapi jangan tinggalkanlah rawatan di hospital tu. Bagi dua-dua berjalan sekali kan. Mana tahu Tuhan nak buka kita punya penyembuhan. Betul. Antara rawatan lah doktor yang diamalkan lah sekiranya kita dapat kanser ni. Mungkin doktor boleh cerita sikit lah kepada semua. First, saya rasa saya terangkan dulu macam mana doktor dah dapat diagnosis kanser kan. Sakit datang kan. Ada ketulan sebagainya ataupun dah buat mammogram dekat mana-mana, datang dengan mammogram kan. So apa yang doktor akan buat dekat hospital? Semua mesti tanya-tanya. Pergi hospital takut kan, berdebar juga doktor kan. Okay. First, doktor akan tengok balik semua laporan ataupun kalaupun dia tak datang dengan apa-apa imaging, kita akan start daripada awal lah. Pertama kita akan tanya balik risiko-risiko macam kita terang tadi kan. Okay, ada risiko, tak ada risiko. Kadang-kadang memang tak ada risiko yang kita boleh detect pun Bila kita akan check, doktor akan check sebab doktor pembedahan yang di-train sebenarnya kita lebih, ataupun mana-mana doktor lah, kita lebih sensitif untuk kita detect kan. Dan daripada situ kita akan buat, kita panggil triple assessment. Triple ni 3 assessment lah. Satu daripada penceritaan history, cerita nombor 2 daripada pemeriksaan, nombor 3 kita akan ambil kepada tissue biopsi. Tissue biopsi ni bukan kata belah badan buang isi belah yang menakutkan. Dia sebenarnya ambil sampel sedikit saja. Bila sebut ambil tissue tu kita kan. Ambil sampel isi, ambil sampel sel ataupun isi. And then nombor 3 kita akan buat mammogram, imaging lah, any imaging, mammogram, ultrasound So 3 ni InsyaAllah di hujung daripada pemeriksaan tiga item ni kita dah boleh tentukan sama ada ini kanser ataupun tidak lah. Dia cukup sensitif, hampir 100% 3 proses ni akan dapat kanser kan. So balik soalan DJ ni, macam mana kanser tu dirawat So kanser tu dirawat, pertamanya apa-apa pun kalau kita confirm kanser pembedahan tu tak boleh elak lah tu pembedahan tak boleh elak satu. Tapi pembedahan pun pelbagai. Nombor 2 ni, selepas daripada pembedahan tu kita akan tengok balik kanser yang dibuang tu. Sebab tu tak boleh bagi balik dekat pesakit. Ada sekali saya buat pembedahan, kadang pesakit dia minta balik. Iya ke? Saya pun kadang tak boleh cik, minta maaf banyak cik, kalau tidak saya tak boleh nak completekan rawatan saya cik. So jadi terpaksa kita hantar, bukan terpaksa, nak prosedur lah dan daripada situ doktor bahagian patologis dia akan tengok, dia akan potong kecil macam orang potong rambutan, macam potong tembikai kecil kan. Lepas tu dia akan tengok satu persatu kanser yang kita buang. Daripada situ akan datang report rasmi. Daripada situ saya akan tentukan, doktor pembedahan dan doktor onkologis akan tentukan rawatan apa. Dia banyak lagi, kemo, radioterapi, ubat hormon, ubat targeted terapi. Itu secara rambang lah rawatannya. Tapi semua dia bukan mesti melalui benda yang sama, tak. Itu kita kena tahulah. Mungkin ada pesakit tertentu begini, ada pesakit tertentu begini, ada berdasarkan kepada tahap yang kita datang awal tu. Okey doktor, Amil Abdul Rahman dia kata kena pergi LPPKN dulu ke ataupun baru rujuk di hospital? Dia sebenarnya kalau nak screen untuk screen di mana-mana hospital, LPPKN pun boleh. Di hospital ni, mana-mana hospital klinik kesihatan boleh. Daripada situ dia boleh terus dapatkan mammogram. Ataupun kalau di klinik pembedahan saya ni, biasa saya perlukan referral daripada klinik, biasanya klinik kesihatan lah. Ataupun klinik biasa pun tak apa, klinik berbayar pun tak apa, klinik GP kan. Lebih mudah terus ke hospital lah kot. Terus ke hospital lebih mudah lah kan. Dan ada satu lagi ni, adakah mengamalkan pengambilan Premarin conjected estrogen boleh mendorong kejadian kanser ni? Saya pun
itu pun saya tidak saya terus terang lah, saya pun tak boleh nak jawab dengan teliti lah, sebab suplemen ni banyak. Ni memang selalu orang tanya lah, doktor ni ubat ni boleh ni ke, ubat ni. Kalau ubat mungkin saya tengok dia punya constituent kalau generally lah ubat-ubat macam suplemen, ubat sapu apa-apa kan, selagi mana dia tidak mengandungi ataupun ubat makan kan mengandungi hormon, dia sebenarnya hormon, pengambilan hormon macam sebut tadi, risiko-risiko pengambilan hormon dari luar. Hormon dia adalah estrogen. Okey, estrogen. So ubat-ubatan luar ni saya rasa lebih baik jumpa dengan doktor dulu lah. Jumpa dengan doktor dulu. Jangan beli secara langsung lah kan, sebab kita mungkin kita baca doktor dalam Google sekarang ni banyak sebenarnya. Jadi nama ubat tu pun ada kan, jadi kita beli terus, kita pun tak tahu adakah ianya bersesuaian ke tak dengan diri kita. Itu penting lah. Baik doktor, bagaimana nak tahulah tahap kanser ni, risiko untuk kanser merebak ni? Risiko untuk kanser merebak, yang pertamanya adalah kita kena tahu, bagi saya itu doktor sendiri pertama dia akan menentukan tahap kanser. Bila kita confirm dah 3 benda kita buat tadi confirm kanser, dah buat rawatan sebagainya, sebelum daripada dimulakan rawatan dan berjalan sekali, kita akan menentukan, kita panggil tahap lah, yang biasa kita sebut tahap kanser, tahap kanser kan. Tahap 1, 2 1, 2, 3. Itu memang soalan yang stage favorite 1, stage 2 favorite lah, belum favorite soalan orang tanya stage. So sebenarnya benda tu memang valid dan relevan dan penting soalan tu, sebab bila lagi kita increase, lagi kita naik tahap tu lagi tinggi risiko untuk merebak. Sebab tu saya harapkan yang dengar ni, lebih awal kita datang, lebih rendah stage kita, lebih kurang rawatan yang kita perlu terima. So tak adalah badan kita pun letih dengan rawatan hospital ni, minta maaf banyak lah, rawatan konvensional kan, sebab dia dibuat kajian sebagainya, perlu bersabar sikit, terutamanya rawatan kanser, sebab apa yang kita nak rawat tu adalah kanser. Kanser ni dia agresif. Dia bukan demam Kena sabar. Dia banyaklah prosedur dia. That's why lagi awal. Jadi proses macam mana kita nak menentukan tahap kanser soalan tadi, kita perlu buat satu. Kalau tahap awal sebenarnya kadang kita tak perlu buat CT scan pun, perlu cuma buat ultrasound, tengok bahagian hati, paru-paru sebagainya kalau tahap awal. Tapi kita boleh, kebiasaannya kita akan buat CT scan lah. CT scan ni nak tengok bahagian paru-paru tu, organ-organ yang penting selalu dia pergi, paru-paru, hati, tulang, itu organ-organ yang favorite untuk kanser ni merebak. Tak ada kanser merebak dekat mana-mana, insya-Allah lah. Kalau rawatan kita selesai, rawatan berikutan pembedahan pun selesai, kanser merebak risiko pun boleh. Jadi kalau boleh tu, kalau ada rasa-rasa tahap awal tu lebih baik lah. Jangan tunggu last minute ni. Setakat lah ni doktor, kebanyakan yang jumpa dengan doktor, kebanyakannya yang dah terlewat lah dia soalan dia tidak macam inilah, berdasarkan kita population population kita. Kalau setakat pengalaman kita dan kebanyakan kita buat local kajian observation ni, kita tengok kebanyakan pesakit dia tunggu. Dia kadang kalau kecil, tunggu kecil lagi kan. Lepas tu dia banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Faktor-faktor sembang macam kan. Kecil lagi tak apa lah. Tunggu dulu kan. Okay. Yang kalau masih datang tu di peringkat yang kita boleh buat pembedahan lagi, yang tak apa. Tapi kita sedih, ramai juga yang datang sampai peringkat kita tak boleh buat pembedahan. Kalau tak boleh buat pembedahan ni bukan tak boleh dirawat. Dia boleh dirawat, tapi dia perlu melalui fasa-fasa yang melambatkan pembedahan. Mungkin perlu bagi kemo dulu sebagainya untuk kecilkan kanser. Kadang kemo pun macam-macam sebab kanser agresif sebagainya. So jadi kalau lebih awal kita datang dapat rawatan ni, bukan mesti confirm kanser tak. Kadang memang kanser, nak buat macam mana Tuhan uji kita dengan kanser kan. Kalau kita bukan kanser pun, kita clear of mind, kita rasa otak kita pun tak ada sesuatu yang selalu mengganggu hidup kita kan. So jadi saya rasa kita jumpa orang yang ada kepakaran untuk merawat bahagian kanser ni, dan kita cuba dapatkan rawatan lebih awal, insya-Allah, untuk kita kalau ada kanser pun rawat dengan cepat dan elakkan daripada kanser tu merebak. Okey, Ustazah Azura dia kata, doktor, pemakanan yang sihat ialah banyak makan sayur-sayuran katanya. Ulama-ulama ni dapat membantulah dalam rawatan kanser. Mungkin doktor boleh bagi pencerahan. Betul. Ustazah Zaliha ni, Azura dia pemakanan ni antara dibuat kajian juga perkara-perkara yang boleh mempengaruhi pembentukan kanser. Makanan-makanan sayur sebagainya memang bagus. Satu lagi benda yang perlu dikurangkan, ini directly memang ada dibuat kajian,
fat, makan yang terlalu tinggi lemak. Okey. Okey, sebab apa? Kalau umur kita dalam 40 tahun ke atas sebelum menopause, ovari kita menghasilkan estrogen. Okey. Tapi bila kita meningkat umur, ovari kita akan makin kecil dan menopause mana ovari kita tak keluarkan dah estrogen. Okay, tapi dalam keadaan kalau kita makin meningkat umur, badan kita makin besar. Makin besar ni apa? Makin besar kalau otot tak apa. Makin besar lemak. So lemak ni sebenarnya adalah mengeluarkan estrogen. So lagi banyak lemak, lagi tinggi estrogen dikeluarkan. Secara tak langsung walaupun ovari dah tak ada, tapi lemak tu mengeluarkan estrogen. So lagi tinggi risiko kita mencapai kanser. So lemak ni untuk semualah, bukan kanser sajalah. Apa-apa penyakit-penyakit yang 3 serangkai kita sekarang kan, jantung apa semua bermula dengan lemak. Dan satu lagi ni Doktor, Ustazah Zura juga ditanyalah, adakah fast food ni menyumbang kepada kanser? Sebab dia jadi nature ni masyarakat sekarang ni kan, macam mana nak seimbangkanlah nature ni? Fast food ni sebenarnya dibuat kajian menyeluruh, bukan semata-mata untuk kanser payudara ataupun semata-mata kanser lah, untuk semua sekali, penyakit-penyakit metabolik, penyakit jantung, penyakit stroke, buah pinggang sebagainya. Dia bukan directly dengan fast food makanan tu sendiri, tapi lebih kepada penyediaan. Dia fast food ni dia nak cepat masak, dia banyak lemak, dia banyak minyak, dia banyak spicy kan. So benda ni memang ada relation yang tak direct. Tapi fast food ni banyak mengandungi kolesterol, lemak yang tinggi. So memang boleh menyebabkan macam-macam penyakit lah, termasuklah kanser payudara. Tapi tak direct lah, bukan makan mesti dapat, tak. Nanti ada orang cakap macam tu, tak. Kalau boleh dikurangkan tu lebih baik lah. Amil Abdul Rahman dia kata bekas makanan pun penting jugalah Doktor. Plumbum dan sebagainya, mengelakkan bekas makanan pun boleh mengakibatkan kanser juga. Kan. Okey. Soalan yang terakhir lah saya nak kongsi dengan Doktor kan. Kita tahulah tentang kanser, adakah ianya boleh pulih? Kanser insya-Allah kalau kita sebab tu saya tekankan daripada awal, kalau kita boleh rawat di peringkat awal, menjalani rawatan yang sempurna, insya-Allah dia boleh pulih. Tapi setiap tahun selepas daripada pembedahan tu, setiap ada fasa-fasa tertentu perlu jumpa dengan doktor untuk rawatan, untuk kita survey, kita panggil survey. Banyak, tidak terlalu banyak dia punya. Bukan boleh dirawat lah, bukan boleh sembuh 100%, tapi at least kanser yang mana yang merebak tu dia boleh bagi dormant, bagi senyap. Ada banyak-banyak ubat baru lah, dibuat kajian. Ilmu baru tu sentiasa ada, ubat baru tu sentiasa ada. So, jadi tugas kita sebagai pesakit, kita datang berjumpa dan kita berbincang dengan doktor untuk rawatan kanser. Itu yang penting. Lebih awal lebih bagus. Lebih awal lebih bagus lah. Okey Doktor, kita pun dah sampai ke penghujung dah. Mungkin Doktor nak beri sikit pesanan lah kepada semua pendengar Plains FM ni berkenaan dengan kanser ni. Silakan Doktor. Pesanan terakhir saya lah untuk pendengar-pendengar di luar sana. Kanser ni satu benda yang kalau kita dah kena, dan rawat apa-apa kanser lah, termasuk kanser payudara, rawatan dia tu agak sedikit meletihkan. Paling kurang semasa kita dah dirawat kanser tu dalam tempoh setahun lah. Kalau kita betul-betul kanser tu kena ambil sedikit masa untuk rehat, dan badan kita pun kena ada tenaga sikit. Rawatan tu banyak rawatan dalam tempoh setahun lah. Lepas setahun insya-Allah rawatan macam, sebab apa saya kata setahun ni, sebab dia macam-macam. Lepas daripada pembedahan dia akan ada tunggu luka baik sebagainya, and then ada kemo, ada radio, ada paling minimum lah, lebih kurang lah, tambah tolak lebih kurang setahun. Lepas tu insya-Allah kalau rawatan tu sempurna, kanser tu kita survey dan sempurna, insya-Allah kanser tu tak merebak. So jadi kalau kita boleh detect di peringkat awal, itu kita datang hospital lebih awal dan jangan kita selalu kadang masalah kita dengar cakap banyak sangat sebelum datang hospital tu dah macam-macam ceramah. Sebelum jumpa doktor tu macam-macam ceramah di luar, bukan maksudnya ceramah maknanya sembang kat sana, sembang kat sini, ceramah lah kan, ceramah di kedai kopi kan. Bagi saya datang dulu. Bila datang tu pun kadang-kadang kerja saya yang native dan sebagainya, bagi saya dua-dua semua berjalan dengan serentak lah. Okey, itu penting lah. Kalau pergi mesyuarat tingkap tu kan petang-petang lebih baik. Saya rasa daripada kita duduk kat rumah risau tiap hari ni, betul tak doktor? Baik kita pergi jumpa doktor sekali je, kita dah tahu dah sama ada ianya kanser ataupun sebaliknya. Kanser pun dah ada cara perubatannya, insya-Allah. Ada yang telah pulih, ada dia punya tindakan susulan dia lah. Jadi jangan bimbang. Lagi lama kita dekat rumah menderita ni doktor, lagi kita risau kan. Cara yang terbaik jumpalah dengan doktor, insya-Allah. Baik doktor, terima kasih kepada Dr. Wan Ahmad Wafi yang bersama dengan saya, pakar pembedahan. Banyak pembedahan doktor biasalah, pembedahan biasa. Saya sebenarnya bila saya dapat awal-awal tu Dr. Wan Ahmad Wafi ni seorang pakar bedah, saya pun
mesti apa, pekerjaan doktor ni satu cabaran yang hebat sebenarnya kan, bedah biasa. orang ni. Itu antaranya. Alhamdulillah lah dapat bertemu dengan doktor. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih juga kepada semua pendengar Plains FM yang bersama dengan saya yang bertanyakan soalan. Dan sekiranya anda terlepas tadi perbincangan berkenaan dengan kanser dalam Medic Radio ni, anda boleh tonton kembali menerusi Facebook Plains FM dan juga page Medic Radio tentang kanser. InsyaAllah kita jumpa lagi doktor di masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada semua yang mendengarkan Plains FM ya.